بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bertemu menyambung kepada halaman 294 semalam dan hari ini kita menyambung lagi dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18 untuk sama-sama kita memahami apakah formula menghadapi cabaran akhir zaman. Inilah surah yang kita baca disunnahkan pada setiap minggu menjadi cahaya memimpin dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita tak sempat membacanya pada minggu lepas, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita. 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi telah pun kita lihat dan kita sudah pun memahami serba sedikit bahawa ada senarai semak dalam kehidupan kita untuk memastikan bahawa kita tidak tertipu dengan segala cabaran akhir zaman. Pada hari ini kita meneruskan dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Fazrul, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat saja. Alhamdulillah. Hari Isnin ini kita bermula ya menyambung. Kita menyambung dan makin sibuk sekarang Ustaz ya di jalan raya dan Allah banyak dah kereta-kereta cuti sekolah pula tu. Cuti pula. Ya, jadi kita doakan pada adik-adik yang bercuti diberikan barakah. Jangan lupa Al-Quran ya, teruskan walaupun cuti itu untuk PDPR, tapi jangan lupa dengan Al-Quran yang menjadi roh Ustaz ya kepada diri masing-masing. Dan ibu ayah yang menyokong, alhamdulillah, teruskan menyokong dengan berkongsi ya, share di Facebook, di YouTube ataupun kalau di depan kaca TV teruskan ya. Panggillah anak-anak yang ada tu sekejap je. Kalau kat hotel tu pun berhenti kejap. Kita tengok kemudian boleh sambung kembali. Pada hari ini kita ingin melihat sinopsis ya bagi halaman 295. Ayat yang ke-16 kita akan melihat kepada seruan meninggalkan kekufuran sebagaimana yang diseru kepada Ashabul Kahfi ya, pemuda yang sebenarnya mereka mempunyai pelbagai kemewahan tetapi mereka memilih untuk i'tizal ataupun uzlah di sebuah gua. Dan kemudian kita menyambung pada ayat 17 hingga 18, tentera Allah bersama pejuang keimanan dan juga kebenaran. Dan pada ayat 19 hingga 20 kita akan melihat kepada bagaimana pemuda Al-Kahfi ini bila bangun mereka menyeru kepada rakan mereka untuk mendapatkan makanan yang baik serta bersikap dengan lemah lembut. Mengapa? Kita akan lihat sama-sama pelajarannya pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca dulu Ustaz ayat 16 hingga 18 insya-Allah. 16 hingga 18. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar semua ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di halaman 295, juzuk yang ke-15. Tengah-tengah Ustaz Tengah-tengah ya Allah ya Tuhanku. Allahu akbar. Kalau kita pegang ni ya, tengok ni, masya-Allah dia dah ada tengah-tengah ni. Allahu akbar. Syukurnya subhanallah. Mudah-mudahan hari demi hari kita diberikan cahaya Al-Quran, petunjuk dalam kehidupan kita, memandu kita, mengubat jiwa kita, menguatkan hati kita, dan yang pasti kita nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita mulakan
bacaan kita pada hari ini bermula ayat yang ke-16 sehingga 18 dulu Ustaz Ya, 18. Okey. Menarik sangat ayat hari ni ya. Nanti kita boleh tengok dia orang bertanya-tanya. Berapa hari dah tidur? Berapa hari dah ya? Berapa hari dah tidur Ustaz? Kita kalau lebih daripada 2 hari atau 3 hari dah pening dah. Oh betul. Tapi yang ni tak tahu berapa hari ya. Nanti kita saksikan, kita tengok nanti. Sekejap lagi kita baca dulu insya-Allah taala. Kita mula dengan membaca bacaan dengan murattal hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 16 hingga 18 asalnya setengah halaman daripada halaman 295, dan ini adalah kisah Ashabul Kahfi, satu daripada 4 kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ini. Untuk kita sama-sama masih ingat lagi, iaitu ini adalah formula menghadapi akhir zaman. Zaman ini di mana apabila turunnya surah Al-Kahfi ini, ya, ini adalah surah Makkiyah, memberi kepada kita panduan bagaimana menghadapi cabaran akhir zaman. Dan peristiwa Ashabul Kahfi adalah peristiwa pertama, ya, beberapa orang pemuda yang lari daripada bandar ataupun kawasan mereka masuk ke gua. Maka semalam kita sudah pun melihat kepada beberapa komentar awal, ya, tentang bagaimana formula pemuda ini mendapat hidayah daripada Allah. Yang pertama ialah kerana mereka itu beriman, itu formulanya, ya, beriman, maka Allah tambahkan hidayah dan Allah teguhkan hati.
Dalam hidup kita zaman sekarang ini, kalau kita nak kuatkan hati kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, kita perlu dapat hidayah, ya, dapat hidayah, dapat idea nak buat itu, nak buat ini yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak dapat hidayah ini bukan tugas kita, bukan tugas penceramah pun Ustaz, ya. Kita tadabbur, ya, dalam program My Quran Time ini hanya untuk kita berusaha. Ibu ayah cakap pada anak, itu usaha kita. Tetapi hidayah daripada Allah. Jadi macam mana nak dapat hidayah ini? Amanu. Ya. Jadi bila kita baca Quran Ustaz, ya, menambahkan iman kita. Bila kita sampaikan pada anak kita, daripada dia bangun, dia tidur itu, dia saya kena bangun. Dia beriman bahawa saya kena utamakan Tuhan. Maka kalau beriman, Allah tambah hidayah, anak itu bangun untuk solat contohnya, ya. Jadi itu proses iman kita buat, tambah hidayah dan juga teguhkan hati, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh meneguhkan hati orang lain. Kita kan nak kata kuatlah semangat, dia tak kuat semangat juga. Tapi kalau kita kata jomlah kita ingat kepada Allah, ya, kaedah itu akan menyebabkan betul Allah dah selama hari ini dah tolong kita, Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah sudah tolong pemuda Al-Kahfi, Allah tidak tinggalkan Nabi Muhammad dan tidak akan tinggalkan kita. Maka pada hari ini Allah membawakan pada ayat 16 ini, kita baca wa idza tazaltumuhum, apakah yang berlaku dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Inilah idea hidayah yang Allah berikan kepada pemuda ini Ustaz, ya. Wa idza tazaltumuhum itu daripada perkataan azala, ya, yang membawa kepada perkataan uzlah, ya, mengasingkan diri. Tapi sebelum nak asingkan diri itu, dia mesti i'tizal. I'tizal ini bangkit. Dia sedar Ustaz, ya, bahawa ada sesuatu yang tidak kena ini. Saya punya keimanan. Kalau ikutkan pada kisah ini, pemuda ini diberi peluang, kalau kamu tidak kembali kepada jalan hidup kami, ya, maka kamu akan dibunuh. Ya, kamu akan dibunuh. Jadi ada dua pilihan yang diberikan. Jadi mereka kerana tidak mahu dibunuh dan mereka nak jaga keimanan, maka mereka beruzlah. Zaman sekarang boleh tak beruzlah Ustaz? Pergi ke gua, rasa macam saya tak sukalah duduk KL ni. Saya nak pergi ke Gua Niah contohnya, kan, sampai ke Sarawak pula pergi, kan. Boleh ke tidak? Pembincangan ulama tentang perkara ini, ya, salah satunya Said Hawa, dia kata tidak boleh uzlah jasadiyah. Ya, tetapi uzlah syar'iyah okey. Masya-Allah. Jasadiyah itu maksudnya ialah kita pergi ke gua. Kalau ke gua nanti Quran tak bawa, tak baca Quran. Betul. Kemudian tidak ada solat berjemaah. Betul. Kemudian kalau ada tanggungjawab sebagai ayah, takkan kita nak tinggalkan anak begitu saja terabai. Maksudnya kita akan mengabaikan banyak syariat, maka itu tidak dibenarkan. Dalam kes ini adalah ketika mereka ini nak dibunuh. Ya. Maksudnya kita tak boleh, kita masih lagi boleh solat, cuma mungkin ada tempat kerja ke, ada perkara-perkara yang tak kena, yang bercampur aduk, yang itu kita kena buat uzlah syar'iyah, iaitu kita mengasingkan diri di rumah ke. Waktu itu kita My Quran Time uzlah syar'iyah, kita asingkan diri sekejap, kita nak cuba membina ataupun beribadah kepada Allah. Wa ma ya'buduna illallah, ya. Kalau tidak boleh beribadah pada Allah, maka dibenarkan bagi mereka ini fa'u ilal kahf, berlindunglah ataupun carilah tempat perlindungan di gua tersebut. Ini seruan daripada Allah yang diilhamkan kepada pemuda yang ada pada waktu tersebut. Apakah kesannya? Mereka adalah daripada orang kaya-kaya Ustaz, ya. Pemuda kaya, disukai ramai, tetapi kerana mereka nak menjaga iman, mereka pergi ke tempat yang sempit namanya gua. Ya. Kita mungkin rasa alamak, ke gua apa jadi, kan? Biasa dah ada wifi dekat gua, mana ada wifi contohlah, kan, ya. Waktu itu mungkin tak ada wifi, tapi rumah mereka memang daripada orang yang senang kalau ikut pada riwayat dia. Maka Allah menyatakan, kalau kamu ke gua tersebut, yanshur lakum rabbukum min rahmatih, kamu akan dilapangkan. Yanshur lakum ini maksudnya dilapangkan hati mereka, hati kamu oleh Tuhanmu, ya, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kerana beribadah kita akan dapat rahmat Ustaz, ya. Kita jaga iman, Allah beri rahmat, dan walaupun rumah sempit tetapi dengan iman kita akan jadi lapang. Ya, apatah lagi kalau rumah-rumah tuan-tuan memang lapang. Maksudnya perlu lapangkan dengan iman, pasal ada yang rumah besar seperti Firaun, tetapi kerana bukan iman yang mengisi hati, maka kesannya apa?
kesannya dia dalam keadaan takut, ya, masih lagi takut pada Nabi Musa. Nabi Musa tu anak angkat dia kot, kan, takut nak buat apa. Rupa-rupanya disebabkan iman tidak dibina, maka tidak dapat hidayah, maka tidak dapat keteguhan, kekuatan dalam kehidupan. Di hujung itu Allah menyatakan wahayyi lakum min amrikum mirfaqa, ya, dan Allah akan sediakan sesuatu yang berguna untukmu dalam urusanmu, iaitu mirfaqa ini sesuatu yang menenteramkan. Rafiq, ya, rafiq ini kawan yang menenteramkan. Jadi Allah dalam urusan-urusan kamu itu Allah akan berikan kesenangan, kemudahan. Walaupun kita rasa dalam gua nak makan apa, kan, macam mana ni, tapi kerana mereka mengikut kepada ilham yang Allah berikan, apa Allah bagi, watarasyams, ya, idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal, iaitu salah satu cara Allah nak memberikan keselesaan pada mereka. Bukan hotel 5 bintang Ustaz, ya, bukan hotel 4 bintang selesa duduk dekat sana asingkan diri, bukan. Ini gua, ya, gua yang tidak ada lapik pun, ya, tidak ada apa. Tapi Allah kata watarasyams, kamu melihat, ya, Nabi tak lihat, Nabi Muhammad tak lihat, Allah suruh kita visualize, ya, bayangkan peristiwa ataupun keadaan ini. Dan kita boleh pergi tempat, katanya tempat ini di Jordan Ustaz, ya, ada yang kata kat Turki. Tak apalah, kalau 2 ada 3 4 tempat pun kita pergilah kalau ada ruang Ustaz. Okey. Jadi apakah ciri-cirinya? Ini ciri-cirinya yang katanya dekat Turki itu, dia kata di Turki, ada yang kata kat Jordan. Jadi cirinya watarasyamsa iza tala'at, apabila matahari itu terbit, dia condong daripada gua mereka ke sebelah kanan. Itu dia punya ciri je. Bila terbit, dia akan pergi ke kanan. Wa idza gharabat, apabila terbenam, taqrituhum, dia akan jauhkan zatasy shimal, daripada kiri mereka. Buat apa nak tahu perkara ini? Satu, kalau katakan kita nak cari gua tersebut. Betul. Tapi itu bukan topik utama. Topik utamanya ialah hidayah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Dan hidayahnya apa? Bila Allah dah cakap mirfaqa, kamu akan dapat keselesaan, Allah berikan matahari itu tidak terus direct kepada pemuda tersebut ketika dia ditidurkan. Ya, sekarang ni bila istilah ditidurkan Ustaz, ya, orang takut. Baik. Kan, bila cakap ditidurkan saja, saya baca ada seorang artis kata katil depan dia itu orang itu ditidurkan. Itu adalah perkara yang menakutkan. Ya, tetapi kalau yang ini ditidurkan oleh Allah, Allah jaga. Mirfaqa. Ya, mirfaqa. Ya, dia memang menyenangkan. Maka salah satunya apa? Matahari masuk ke dalam cahaya dia masuk ke dalam gua tersebut, tetapi tidak kena direct kepada pemuda tersebut. Dan apabila petang, wa idza gharabat, nak terbenam itu, taqriduhum zatasy shimal. Kesannya apa? Dalam gua itu dapat cahaya. Dapat cahaya. Tetapi tidak secara langsung. Pasal kalau secara langsung panas, akhirnya mungkin terbakar ataupun mungkin terlampau panas. Kalau tak ada cahaya, apa kesannya? Jadilah kalau rumah kita Ustaz ni ada bilik tak dapat cahaya. Apa jadi Ustaz? Lemas. Bau kan. Ini 309 tahun. Cuba bayangkanlah kalau katakan ada bau-bau ke, kan, air liur ke, apa sebagainya, dia akan menjadi berlumut. Kalau katakan benda tu kedap, ya. Jadi Allah bagikan ini sebagai satu kaedah mirfaqa. Dan selepas itu wahum fi fajwatim min, ya, dan mereka berada dalam tempat yang luas daripada gua itu. Ya, dia dapat tempat yang luas, walaupun taklah berapa hebat macam rumah asal mereka, tapi Allah tetap juga bagi keadaan begini. Ya, kalau kita ambil yang kat Jordan, lebih kurang beginilah dia punya lokasi ataupun kaedahnya. Dan kalau kita pergi ke sana nanti kita boleh nampaklah Ustaz ni, ada lubang daripada atas itu yang menyebabkan matahari boleh masuk cahayanya, tapi tidak kena direct kepada mereka. Baik. Jadi selepas itu apa Allah cakap? Zalika min ayatillah. Ini adalah ayat-ayat Allah, bukan ayatullah, tetapi ayatillah. Ayat-ayat. Masya-Allah. Jadi kalau kita tengok apa yang ayat-ayatnya, kan? Rupa-rupanya matahari, sudut matahari masuk, cahayanya, pastikan mereka ini luas, ya, lokasinya, itu semua adalah susunan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mencari hidayah. Man yahdillah fa huwal muhtad. Mereka beriman, mereka dapat hidayah, maka Allah bagi pasal mereka ni committed. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang tak nak cari, yang disesatkan, tak ada siapa
pelindung yang akan memberi petunjuk. Masya-Allah. Allah tak akan pimpin. Allah tak suruh matahari, tak suruh segala-galanya tolong kita bila kita tidak mahu tolong ataupun mencari hidayah daripada Allah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, azala, iaitu menjauhi, meninggalkan ataupun menyendiri. Inilah perkataan uzlah, ya, yang perlu kita laksanakan, tapi waktu ini bukan uzlah jasadiah tetapi uzlah syar'iyah. Kita selalu mengasingkan diri kita, ambil peluang untuk menyelamatkan iman, membina ruang ibadah kita. 10 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah antara pengajaran penting dalam surah Al-Kahfi, agar setiap minggu tuan-tuan beruzlah hari Jumaat itu, ya, baca surah Al-Kahfi, banyakkan ibadah. Itu adalah cara untuk kita meneguhkan iman kita, dan itu adalah cara menghadapi akhir zaman. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ustaz, itu lagu Hidayah. Hidayah, Ustaz. Ya, Hidayah. Daripada Abang-abang Rabbani kita. Dan kalau kita lihat pada mukasih pada Allah, ya Allah, Kita kena memohon hidayah ini, Ustaz. Satukan kami dengan rahmat, dengan kalimah Al-Quran yang kita belajar hari ini. Allahu Akbar. Dan kalau kita melihat Ustaz Fazrul, ya, betapa beruntungnya pemuda-pemuda ini yang mana dipandu, diilhamkan oleh mereka nak pergi ke mana? Di gua. Di gua yang tak ada, Ustaz sebut tadi, tak ada tilam, tak ada aircon, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mirfaqah. Itu yang penting tu, Ustaz, ya. Kadang-kadang ada rumah yang tidak dapat mirfaqah, dan formulanya ialah iman. Betul, ya. Bila kita rasa bahawa kita rasa sempit, kita minta Allah berikan kita kelapangan, hidayah itu, dan asasnya adalah iman lah. Kita minta, ya Allah, aku percaya, ya Allah, Engkau sahaja yang dapat memberi kelapangan, ketenangan. Waktu inilah terutamanya, Ustaz, ya, bila kita masih lagi, walaupun Kuala Lumpur mungkin dah boleh bergerak-gerak, ya, tetapi dia bergerak macam apa? Di padang ya tihun, istilahnya, kan. Jadi tak apa, kita bersyukur itu dah dapat lebih sikit, tapi yang pentingnya ialah apa? Dalam keadaan yang mungkin bagi setengah orang merasakan ia adalah satu kesempitan, kita boleh dapat kelapangan. Bezanya apa? Apabila seseorang itu memilih jalan iman, Allah tambah hidayah, dan Allah tambah lagi kekuatan untuk tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah, hari ini, Ustaz, kita nak teruskan dengan tajwid kita. Betul, silakan. Kita pun nak berkongsi hari ini, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran semuanya. Masih lagi kita berbincang tentang maksilah. Hari ini kita nak melihat tentang maksilah, apakah pembahagian maksilah, dan makin ada contoh-contohnya. Jom kita sama-sama ikuti. Maksilah terbahagi kepada dua, iaitu maksilah qasirah dan juga maksilah tawilah. Qasirah pendek, tawilah panjang. Maksilah qasirah, apa maksud dia? Maksilah qasirah terjadi apabila ha dhamir mendahului huruf hijaiyah selain daripada huruf hamzah. Hukumnya mesti dibaca dua harakat ketika wasal ataupun ketika sambung bacaan kita, dan disukunkan ha dhamir tersebut ketika mana? Ketika kita waqaf ataupun berhenti bacaan kita. Adapun contoh-contohnya, jom kita lihat antaranya dalam surah Al-Kahfi yang di halaman kita baca sekarang ini, ayat yang ke-16. Boleh tengok dekat muka surat halaman kita tu, Quran kita, boleh buat catatan contohnya, iaitulah ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mir rahmatihi wa yuhayyi lakum. Dekat mana kalimah yang berkait dengan maksilah qasirah? Rahmatihi. Selepas huruf ha itu ada tanda kepala rumah ya kecil tu, kan, si itu, macam huruf si tu. Itu tanda dia maksilah qasirah, baca dua harakat. Ketika mana? Ketika sambung sahaja. Adapun kalau kita waqaf, kena matikan mir rahmati, macam tu.
Contoh yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yudlil falan tajid lahu tu falan tajid lahu waliyan mursyida. Kat mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Cuba tanda. Kat lahu. Lahu. Sayu je bunyi lahu. Lahu tu ada apa? Ada waw kecil tu. Ada waw kecil, maka di situlah tempat maksilah qasirah. Maka bacaan dia 2 harakat. Ketika mana? Ingat, ketika kita menyambung bacaan sahaja. Adapun kalau kita waqaf, kita berhenti bacaan kita, maka dia tak berlaku maksilah tu. Kita kena matikan lah. Berarti lah tu kan. Kalau sambung jadi lahu 2 harakat saja. Jadi itu 2 contoh yang kita kongsikan pada hari ini tentang maksilah qasirah, pendek. Pendek tu maksud apa? 2 harakat. Lepas ni kita kongsi yang panjang pula. Panjang. Insya-Allah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya. Maksilah qasirah yang pendek 2 harakat ya. Betul, dan kita akan belajar lagi insya-Allah bertemu dengan maksilah tawilah ya, panjang ya. Nah, jadi ini tak ada kaitan dengan kunut panjang kunut pendek Ustaz ya. Tak ada. Walaupun ada orang kata begitu Ustaz ya, kalau nak lulus kan ujian mak mertua bapak mertua, tapi itu betul bukan tu ya. Yang nak lulus yang ini. Yang ini original ya. Ini original. Baik, kita sudah pun membaca 3 ayat sebentar pada bahagian pertama tadi sebelum kita berehat, dan ayat yang ke-18 Allah memberi tahu kepada kita bagaimana Allah menambah lagi kaedah mirfaqah ya, bagaimana pemuda ini berada dalam gua. Satu dari segi tubuh badan mereka itu mirfaqah, dari segi matahari yang sesuai sahaja cahayanya masuk ke dalam gua. Tapi lebih daripada itu, mereka ini sebenarnya dikejar oleh tentera-tentera pada waktu itu. Kerana kalau katakan mereka tidak beriman, mereka akan dibunuh. Maka pada ayat 18 ini Allah bagikan perlindungan dalam bentuk apa? Wa tahsabuhum aiqadha. Kamu melihat mereka itu seperti terjaga. Macam mana? Kerana mereka ni macam ada orang Ustaz ni, dia ada yang kalau tidur dia bulu mata dia tutup. Tapi kalau orang tak ada bulu mata ataupun ada bulu mata yang terlampau panjang sangat, kita merasakan macam orang tu tak tidur. Insya-Allah. Ini salah satu daripada cara Allah menjadikan mereka itu aiqadha, macam seperti terjaga, wahum ruqud. Padahal mereka ini berada dalam keadaan tidur. Tidur yang dimaksudkan sini rukud ini Ustaz ya, tidur yang best. Macam kalau kita tidur sekejap nap istilah dia kan. Dia rasa macam panjang tapi sebenarnya pendek je. Dia berkualiti. Dia ada satu lagi tidur yang menyusahkan tu, yang berdengkur sampai 1 kilometer tu. Yang itu dia rasa kalau kita tengok pun orang ni macam dihempap-hempap dengan batu. Itu bukan. Ini bukan tidur pemuda Al-Kahfi ini. Nak ceritanya ialah akhir zaman ini kita doa pada Allah dapat tidur yang berkualiti Ustaz. Tidur berkualiti, besok bangun segar. Tapi kalau tidur tak berkualiti Ustaz ya, tidur pukul 9 malam ke 9 pagi kan? 9 malam. Bangun pukul 5 pagi ke pukul 6 pagi masih letih lagi. Badan sakit-sakit. Jadi ini Allah bagikan lagi mirfaqah. Macam orang pergi ke hotel lah Ustaz kan. Kalau pergi hotel dapat tidur nyenyak, okey. Tapi kalau pergi ke hotel tapi tidurnya tu tak nyenyak, apatah lagi kalau si ayah berdengkur, si anak semua tak boleh tidur. Abah kita baliklah abah, kita masuk bilik masing-masing. Contoh kan, nak cerita tentang cara Allah menyusun pemuda ini. Wa nuqallibuhum zatal yamin, dan Allah bolak-balikkan kanan kiri kepada mereka. Tuan-tuan yang berada dekat hospital, kita doakan kesembuhan. Amin. Tapi kita tahu bahawa orang-orang yang bedridden Ustaz ya, mereka yang diletak atas katil tak boleh bergerak, saya pernahlah 2 minggu Ustaz ya. Bila berada atas katil, kalau kita tak bergerak, dia sakit. Dia akan sakit kalau kita kanan sahaja. Jadi bagi mereka 309 tahun. Kalau katakan mereka ya, bukan 3 hari. Bukan 3 hari. 309 tahun. Jadi kalau katakan mereka ni tidak bergerak, mereka akan hancur. Betul. Mereka akan hancur. Jadi pada ayat ini Allah kata wa nuqallibuhum, kami hantarkan tentera-tentera di kalangan malaikat ya, semuanya untuk menggerakkan mereka ya, zatal yamin wa zatal shimal. Dan satu lagi, apa lagi? Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit. Ada anjing bersama dengan mereka ini yang membentangkan kedua lengannya dekat hasid. Hasid ni macam
bukaan tapi dia macam tertutup gua tersebut. Jadi kalau orang mengintai pasal dia tak besar sangat, mengintai dia akan nampak dahulu anjing. Jadi orang takut dah. Orang takut. Tapi yang menarik lagi ustaz ya, pelajaran daripada ini anjing. Kalau anjing biasa orang kata anjing kan. Betul. Dia teruk kan. Dia sama juga kalau dekat Malaysia ke dekat mana orang cakap khinzir kan. Khinzir hina kan, kita mesti bunuh dia. Sebenarnya khinzir ke anjing bukan untuk dibunuh, dia makhluk Allah juga. Salah satu tanda Allah muliakannya di sini. Ya, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Allah muliakan sampai dirakamkan dalam surah Al-Kahfi. Sebelum ni ada dalam surah Al-Maidah maksudnya anjing pemburu. Betul. Nak ceritanya ialah kalau seekor anjing bersama orang beriman wali Allah, Allah muliakan. Kalau kita ni bukan anjing, Allah Akbar Ustaz ya. Betapa bila bersama iman, bersama Quran, tuan-tuan sekalian, Allah tidak akan hina kita. Ya, kita ada silap kan, tetapi Allah tidak akan hina, Allah akan angkat kita. Syaratnya mesti bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, seperti mana anjing ini. Anjing tu, kalau ada yang kata anjing bukan kerja asyik menjelir saja, dia memang dia menjelir. Betul. Tetapi pasal dia kawan dengan orang yang baik, Allah muliakan. Ya. Dan seterusnya, lawi talaqta alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ruba. Orang rasa takut sangat dengan keadaan begitu. Kalau tengok sahaja pemuda itu dengan anjingnya, keadaan waktu itu, orang takut. Jadi ini adalah perlindungan Allah kepada ashabul kahfi agar mereka tidak diserang, mirfaqa, aman di dalam gua tersebut. Sambungannya ayat 19 hingga ayat 20 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan ibayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Subhanallah, kita telah diperlihatkan dengan begitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibuhu, Allah balik-balikkan macam kita tidur sekejap belah kiri, sekejap belah kanan. Kita tidur sehari suntuk pun dah rasa letih-letih badan kita Ustaz. Jadi kalau pentingnya tak ada bolak-balik ni ya, kiri kanan dan juga cahaya tadi. Kan maksudnya balik belah sini kena badan belah sini matahari, lepas tu belah sini kena, maknanya macam biasa. Betul. Kehidupan biasa. Itulah mirfaqa yang Allah Taala kurniakan kepada ashabul kahfi ini, subhanallah. Kita nak menyambung tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, ayat ke-19 dan 20. Kita cuba pula dengan bacaan nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada surah Al-Kahfi menyambung kepada apa yang berlaku pada pemuda ini. Mereka bangkit, mereka bangun selepas itu, terjaga selepas 309 tahun. Ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Mereka bersoal-soal di kalangan mereka, bersoal jawab. Qala qailum minhum, bercakaplah seorang daripada mereka. Nah, ini adalah clue sebenarnya Ustaz ya. Ada 3 kali qalu ataupun qala, kemudian ada qalu, kemudian ada qalu ya. Jadi kalau bahasa Arab qala itu seorang, kalau qalu itu minimum 3 orang. Betul. Satu lagi qalu 3 orang. 3 campur 3 campur 1 7. Kalau ada yang tanya berapa orang, minimum 7 orang. Subhanallah. Kan di situ saja ada clue daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan pertama qala qailum minhum kam labithum, seorang tanya kita dah tidur berapa lama? Kan kamu dah tidur berapa lama? Kata 3 orang ataupun lebih daripada mereka, kami ini tidur 1 hari ataupun mungkin sebahagiannya. Kemudian seorang lagi 3 orang lagi ataupun lebih, qalu rabbukum a'lamu bima labithum, Tuhan yang tahu ya berapa lama kamu semua dah tidur. Bangkitlah ya salah seorang daripada kamu dengan duit yang ada ini, pergilah ke bandar. Dahlah Allah dia tahu. Sekarang bangkit. Kita ni lapar kan. Pergi cari makanan ya. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, cari makanan yang bagus dan bawakan rezeki yang ada sebahagian daripadanya. Tapi pastikan berlemah lembut, wal yatalattaf wala yushiran nabikum ahada, agar orang-orang bandar nanti, orang kampung ke orang bandar itu tidak perasan tentang salah satu daripada kita. Jadi ini adalah formula bagaimana kita berjuang membawa kebenaran sebenarnya Ustaz ya. Di mana kalau di hujung tadi ataupun di awal lagi Allah bercakap tentang disiplin. Bila kita tak tahu, katalah Allah yang tahu. Itu adab pada terutama akhir zaman ini, zaman internet kan. Semua orang macam profesor serba tahu. Ya. Tapi Allah cakap, pemuda ini cakap rabbukum a'lamu bima labithum, serahkan pada Allah. Allah lebih tahu. Tak penting pun, tak menambah iman kita tidur berapa lama. Untuk zaman sekarang kan Ustaz kan, berapa lama lagi pilihan raya contohlah kan. Tak bertambah iman, tak bertambah iman ya. Yang penting ialah kita buat yang terbaik. Dan jangan kita, kalau kita ambil pelajaran daripada Nabi Yusuf, ialah dia bukan bersedia untuk menjadi pemimpin, tetapi bersedia untuk membuat ihsan dalam hidup. Kemudian dia yang diangkat menjadi pemimpin. Maka dalam ayat ini Allah cakap lagi tentang apakah disiplin akhir zaman. Salah satunya ialah cari makanan yang bersih, yang baik Ustaz ya. Dan falyatikum birizqin minhu. Menarik ya. Bila dah pergi ke sana, mestilah lapar kan, lapar. Dia akan tengok sana makanan sedap. Tapi kata kawannya, falyatikum birizqin minhu. Subhanallah. Bawakan rezeki sebahagiannya sahaja. Kalau katakan dekat menu tak ada 10, waktu lapar biasanya orang order berapa Ustaz? 10 semua. Di akhir zaman ini tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan banyak duit pun jangan order semua. Waktu lapar lagilah, semuanya dekat pasar malam tu semua nak ambil. Tapi sampai ke rumah Allah kan. Dan mengapa penting perkara ini? Kerana dia ada kaitan dengan wal yatalattaf juga ya. Kita akan jadi orang yang berlemah lembut ya dalam kehidupan kita. Bila kita bab makan ini kita dapat jaga. Kalau tidak kita akan jadi amat rakus. Kita makan sahaja. Kadang-kadang kita makan apa, tapi kadang-kadang hari ini nak makan siapa. Itu yang kita tidak mahu tu. Dan di akhir zaman ini adalah antara perkara yang perlu kita beri perhatian. Jadi nasihat kawannya ini pada ayat 20 disambung, innahum iyadharu, kalaulah orang sedar kamu ni nanti dia akan rejam kamu. Ataupun kamu kena kembali balik kepada millah ya, jalan hidup mereka. Pasal apa? Agama kita ini mereka tak suka. Ya, bila kita masuk agama ni akan melanggar kepada macam patriotik mereka Ustaz ya. Jadi kalau kita kembali balik, Allah kata walan tuflihu, pemuda ni menasihatkan kamu tidak akan berjayalah kalau kita kembali balik pada agama yang ada. Jadi adakah orang-orang kampung itu perasan tak perasan, bandar tu perasan ke tak perasan ketika mereka berjaga-jaga? Itu kita sambung besok Ustaz. Allah membawa pada resolusi kita. Dengar ni sambung ni. Esok insya-Allah. Resolusi kita lihat bersama, iaitu pada halaman 295 ini kita mempunyai 3 resolusi untuk sama-sama kita beri perhatian. Perlu cari masa untuk menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang perlu pada akhir zaman ini dalam kesibukan yang ada, dan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita untuk stay at home, tapi pastikan di rumah juga ambil uzlah syariah. Kadang-kadang
masih lagi sibuk ya dengan internet, dengan pelbagai, kita kena cari masa sesuaikan. Yang kedua, yakin Allah akan bantu dengan tenteranya apabila kita membuat kebaikan. Itu yang kita lihat dalam ayat 17 hingga 18 sebentar tadi, apabila Allah menyusun segala-gala apa yang di alam matahari ya, tentang dibulak-balikkan, dan kemudian Allah berikan rasa ketakutan ya, apabila kita beriman Allah akan timbulkan izzah kepada umat Islam. Yang ketiga, sentiasa bersikap dengan lemah lembut, terutamanya ketika membawa kebaikan, kerana lemah lembut itu menyebabkan orang tidak balas balik ya, tidak akan membuat keras kepada kita. Kalau tidak, orang akan benci, orang akan bersikap amat keras kepada perjuangan dakwah yang sedang dibawakan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita, Allah izinkan kita bersama Ustaz ya, yes, untuk sama-sama mengambil pelajaran Ashabul Kahfi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Jadi sebelum kita doa Ustaz, sekali lagi kita doakan agar sahabat-sahabat Makkali saat ini ada yang ahli keluarga yang sedang dirawat di hospital kerana wabak ini. Saban hari ada ustaz yang titipkan, mohon doakan ayah saya, ibu saya, ahli keluarga agar dikurniakan kesembuhan, seperti yang ustaz sebut tadilah, ditidurkan itu kan, ditidurkan. Mudah-mudahan, dan kita doa juga agar Allah SWT kurniakan perlindungan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami bersama dalam program Al-Quran ini ya Allah. Saban hari kami tidak melepaskan pertemuan kami dengan Al-Quran ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Al-Quran ini senantiasa berbekas dalam hati kami ya Allah, merawat hati kami, jiwa kami, kehidupan kami ya Allah, memandu kehidupan kami dalam landasan redha-Mu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang celik Al-Quran, anak-anak yang bersih hatinya, anak-anak yang dilapangkan dadanya ya Allah, anak-anak yang mampu membaca Al-Quran buat kami ya Allah. Di saat kami terbujur kaku satu saat nanti, satu masa nanti ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang jauh daripada Al-Quran. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan doa sebentar tadi. Moga-moga Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang sentiasa mencari hidayah. Formulanya dengan kita membina iman, dan salah satunya dengan membaca Al-Quran. Inilah yang kita perlu perjuangkan, dan tuan-tuan dijemput untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Ini adalah untuk kita sama-sama membina iman yang makin utuh dalam diri setiap individu dalam masyarakat, dan sudah tentunya tuan-tuan akan Allah tambah hidayah pada negeri negara ini. Allah kuatkan lagi semangat pemimpin-pemimpin, segala ibu ayah yang memimpin keluarga, sehingga kan negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bertemu lagi ulangan pada malam ini jam 10 dan esok pada jam 6 pagi insya-Allah, dan kita akan menyambung apa berlaku kepada pemuda Al-Kahfi. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.